Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. InsyaAllah sebelum kita mula kelas, jom sama-sama kita buka kelas kita dengan bacaan doa dahulu. InsyaAllah. Amin, amin, amin rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu kita kembali dalam bahagian yang ketiga, iaitu subjek akidah. Jom sama-sama kita buka buku teks kita, muka surat 19. Tajuk kita pada hari ini ialah kelebihan Al-Quran. Anak-anak murid Ustaz serta sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, apa istimewanya Al-Quran ini berbanding dengan kitab-kitab Zabur, Taurat dan Injil? Apa kelebihan Al-Quran ini? Iaitu yang pertama, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Sebab apa? Apa makna mukjizat? Mukjizat ialah perkara luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Untuk apa? Untuk melemahkan musuh-musuh mereka. Sebab tu Al-Quran ni bila mana dia turun, tak ada siapa yang boleh buat ayat lawan setanding dengan Al-Quran. Mana kata bahasa dia tu tinggi, sangat tinggi. Orang Arab pun tak boleh buat macam ni. Betapa hebatnya Al-Quran ini. Ini dipanggil mukjizat. Melemahkan musuh-musuh Allah. Baik. Yang kedua, apa kelebihan Al-Quran? Iaitu isi kandungan Al-Quran terpelihara daripada sebarang penyelewengan sehingga hari kiamat. Kitab-kitab yang Zabur, Taurat dan Injil, kitab ini tidak terpelihara. Sebab tu sekarang mereka telah tukar. Mereka guna tulisan-tulisan tu, mereka guna sesuka hati, ikut nafsu mereka karang. Tambah kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab Injil. Al-Quran mereka tak boleh buat. Sebab apa? Allah sendiri cabar golongan-golongan yang nak lawan agama Allah ni. Allah cabar mereka. Kita tengok dalam surah Al-Baqarah, Allah kata apa? Ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kata apa? Buatlah satu surah sahaja. Allah tak minta banyak surah. Allah kata buatlah satu surah sahaja yang seumpama Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang yang benar. Nampak? Allah cabar, kalau kamu ni orang hebat, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kamu boleh menyeleweng, kamu boleh reka-reka. Allah cabar Al-Quran, cuba kamu reka. Nampak? Ini mukjizat kelebihan Al-Quran. Kamu kumpullah jin ke, manusia ke, siapa-siapa, kumpul dan cuba bina satu surah saja. Allah cabar. Kalau hebat satu surah saja yang seumpama dengan Al-Quran. Sampai hari ni tak ada siapa yang boleh cipta satu surah yang setanding dengan Al-Quran. Nampak? Hebat. Dan Allah cabar lagi dalam Al-Quran. Kalaulah kamu tak mampu satu surah, Allah kata datangkan 5 ayat cukup. 5 bukan 5 ayat. 5 huruf. 5 huruf saja. Datangkan 5 huruf yang bawa makna, bawa faedah. Apa dia dalam Al-Quran? Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Nampak? 5 huruf saja. Allah kata mai. Hebat. Mai ni 5 huruf. Tak mampu 5 huruf. Allah kata, baik, aku bagi kurang. Aku bagi 4 huruf. Datangkan yang boleh lawan setanding 4 huruf saja. Apa dah? Alif lam
4 huruf. Tak mampu 4 huruf. Allah kata aku bagi 3 huruf cukup. Mas lawan dengan aku. Apa dia? Alif Lam Mim. Nampak? 3 huruf. 3 huruf pun tak mampu. Allah kata kalau tak mampu aku cabar 2 cukup lah. Apa dia? Yasin. 2 huruf. Tak mampu lagi. Allah kata aku cabar dengan 1 huruf cukup. Apa dia? Nun. Nampak? Yang tu pun sampai hari ni tak ada siapa yang boleh datangkan yang hebat macam Al-Quran ni. Ayat yang hebat macam Al-Quran. Walaupun 1 huruf. 1 huruf tetapi memberi makna yang mendalam bagi kita. Subhanallah. Itu kelebihan Al-Quran. Sebab tu untung kita bila kita menguasai ilmu-ilmu agama Allah. Baik. Dan yang ketiga, apa dia? Apa kelebihan Al-Quran? Iaitu Al-Quran memansuhkan syariat-syariat yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya. Mana kata hukum ataupun undang-undang yang sebelum ni, sebelum Al-Quran datang ni, undang-undang sebelum ni, undang-undang dalam kitab Taurat, Zabur, Injil yang kita dah belajar sebelum ni, isi-isi kandungan itu. Boleh tengok pada video yang sebelum ni. Yang kita dah belajar tu, bila mana Al-Quran datang saja, Al-Quran menghapuskan syariat, hukum-hukum yang sebelum ni. Dapat tak? Itu kelebihan Al-Quran. Mana kata tak boleh dah ikut-ikut apa nama hukum-hukum syariat, Taurat, Zabur, tak boleh dah. Sekarang kita ikut Al-Quran. Sebab Al-Quran dia dah memasukkan semua, menghapuskan semua syariat dan undang-undang yang terdahulu. Dan yang keempat, apa dah kelebihan Al-Quran? Iaitu syariat di dalam Al-Quran syumul dan lengkap. Sesuai untuk semua manusia di alam ini. Dapat tak? Inilah kelebihan Al-Quran. Mana kata bukan hanya untuk satu bangsa saja. Bukan hanya untuk satu makhluk saja. Manusia saja. Jin tak ada dia punya kelebihan. Tak ada syariat, tak ada undang-undang, tak. Al-Quran datang, jin ke, manusia ke, malaikat ke, semua makhluk dalam Al-Quran ni dah lengkap dah Allah bagi. Ikut tak mau ikut saja. Itu kelebihan Al-Quran. Dah dapat? Jom seterusnya kita buka pada muka surat 21. Baik, apa dia? Jom kita tengok. Iaitu faedah beriman dengan kitab Allah Subhanahu Ta'ala. Apa faedah kalau kita ni percaya dengan kitab Allah? Apa faedah? Yang pertama, apa dia? Akan menjadikan kita patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita ni percaya dengan kitab Allah, menyebabkan kita patuh taat kepada perintah Allah. Yang kedua apa? Takut untuk melakukan kejahatan. Sebab apa? Bila kita nak melakukan kejahatan, tengok dalam Al-Quran, Allah kata azab yang pedih sedang menimpa orang yang melakukan kejahatan. Ada pembalasan. Buat jahat hari ni, ada pembalasan di hari kiamat. Bukan hari kiamat, dalam kubur pun ada. Tambah-tambah kalau orang yang melawan cakap mak ayah dia, bukan kata dalam kubur, waktu dia hidup pun dah ada pembalasan Allah bagi. Sebab tu hati-hati kita duduk di rumah, jangan kita menyakiti hati mak ayah kita. Kalau kita betul-betul kita beriman dengan kita Allah, tolong jangan kita lawan cakap mak ayah. Ambil masa ni, peluang ni untuk kita jaga mak ayah kita, berbakti kepada mak ayah kita. Boleh? Cantik. Jom kita tengok lagi. Apa faedah seterusnya? Kalau kita percaya dengan kita Allah ni, sentiasa berada dalam lindungan Allah. Mana kata Allah jaga kita. Iaitu dan seterusnya, suka membuat amal kebajikan, rajin berusaha, sentiasa ingin memajukan diri. Dan yang terakhir, apa dia faedah beriman kita Allah? Boleh menjadi syafaat semasa di mahsyar. Allahu Akbar. Ni yang besar. Sebab tu siapa yang rajin baca Al-Quran, siapa yang rajin baca Al-Quran, Ustaz ulang banyak kali sebab apa? Akan menjadi syafaat. Syafaatnya apa? Pertolongan kepada dia sewaktu dia berada di mahsyar nanti. Sebab tu yang mana boleh beramal, cuba amal surah yang dia boleh baca. Yang boleh amal surah Al-Mulk, silakan. Yang boleh amal surah Qul Allah, silakan. Bacalah pada hari ini. InsyaAllah syafaat ketika mana di padang mahsyar nanti. Baik, dan seterusnya kita tengok
Muka surat 22. Apa dia? Iaitu akibat tidak beriman dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa akibat dia kalau kita tak beriman dengan kitab Allah ni? Yang pertama, akan dikutuk oleh Al-Quran di akhirat kelak. Dan yang kedua, tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, suka menyalahkan orang lain. Yang keempat, tiada pedoman hidup. Yang kelima, malas berusaha. Dan yang keenam, hasad dengki. Dan yang ketujuh, bangga diri. Ini adalah akibat kalau kita tidak beriman. Kita tak percaya dengan kitab Allah ini. Baik, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang terakhir pada pelajaran kita hari ini ialah apa? Iaitu apa kesan beriman dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buka pada muka surat 23. Apa kesan beriman? Kesan beriman, apa makna kesan beriman? Iaitu kalau kita ni dah selalu buat. Kita ni dah selalu buat. Ni dipanggil kesan. Kesan apa? Perkara yang dah selalu buat. Kita beriman kita Allah. Apa akan jadi pada diri kita? Iaitu kita ni dapat menanam sikap suka membaca Al-Quran dalam kehidupan seharian. Yang kedua, dapat mengamalkan sifat-sifat mahmudah. Apa makna mahmudah? Iaitu sifat yang terpuji. Seperti hormat dan taat kepada ibu bapa. Dan yang ketiga, dapat memahami dan mempelajari isi Al-Quran dan sebab-sebab ayat itu diturunkan. Dan yang terakhir, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, apa dia? Semua manusia boleh menerima syariat dan melaksanakannya. Semua kita ni boleh. Sebab tu sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, apa saya pesan kepada semua sebagai akhir, sebagai penutup, apa dia? Cubalah usaha untuk kita sama-sama mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Sebab tu pernah terjadi satu peristiwa, apa? Rasulullah satu hari, Nabi kita ni dibawa oleh malaikat Jibril untuk tengok antara siksaan-siksaan yang kena orang dalam kubur ni, mereka kena siksa. Antaranya Nabi nampak apa dia? Tajuk kita ni apa dia? Iaitu Nabi nampak ada seorang lelaki, dia berdiri, dan satu lagi, ada seorang lelaki dia sedang apa menunjuk apa? Berbaring. Berbaring dan kepala dia letak dekat kaki yang orang yang berdiri tadi tu. Dan orang yang berdiri tadi, dia ambil batu yang besar, dia angkat. Nabi nampak. Dia angkat, lalu dia hempak batu besar tu dekat kepala orang yang duduk berbaring tadi. Hempak, pecah. Bila pecah kepala dia, lalu kepala dia jadi balik. Bila jadi balik, maka dibuat lagi. Diulang. Last kali apa dia? Nabi tanya kepada malaikat Jibril, sebab apa jadi lagu tu? Iaitu orang yang ketika mana dia hidup di dunia, Al-Quran yang Allah turunkan kepada dia, dia tak mau beramal. Allah kata tak boleh buat ni, dia buat juga. Allah suruh buat benda baik, dia tak mau buat, dia lawan juga. Dia lawan Al-Quran. Itulah balasan siapa yang dia melawan Al-Quran. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujung rancangan kita. Alhamdulillah, habis juga tajuk kita, iaitu beriman dengan kitab. Alhamdulillah. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, kita akan sambung dalam pelajaran yang kedua, iaitu beriman kepada hari kiamat. Baik, Alhamdulillah, mohon maaf anda kata terkasar bahasa, tersilap bicara. Mohon teguran daripada para alim ulama dan juga para asatizah sekalian. Saya akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.